baru Liga Malaysia, pensudutan yang baru. So untuk M3 ni macam last interview akan berubah format juga, akan ada jadi satu liga. So untuk tahun depan adakah masih sama untuk M3 ni? Baik, terima kasih. Actually berkenaan dengan pengumuman daripada Legend Football League ataupun MFL berkenaan dengan pensudutan barulah Liga Bola Sepak Malaysia, kita di AFL kita menyambut baik. Di mana actually sebelum pengumuman ini dibuat oleh MFL pun mereka ada berbincang dengan AFL, dengan FAM. So kalau ikutkan dengan perancangan kita tak ada sebarang perubahan lah. So maintain kita akan menggunakan format yang sama pada tahun depan, di mana Liga M3 akan berjalan satu liga saja, tiada lagi pecahan grup yang melibatkan 14 pasukan lah. 14 pasukan. So maksudnya 6 pasukan akan turun ke... Yes. 6 pasukan akan turun ke Liga M4. Liga M4. Yang M4 naik ke M3 ada? M4 naik ke M3 tadi sebab M4 tak jalan tahun ni. Okay, tahun ni yang jalan M3 dan M5 sahaja. Okay, so nak penuhkan M4. So macam saya cakap hari tu, M4 hanya akan terbentuk pada tahun 2023, yang mana yang relegate daripada M4 dan yang naik daripada M5. Okey, kita tahu juga untuk tahun ni macam tuan beritahu tadi, untuk play-off kita akan ada nombor 1 sampai nombor 4 akan main quarter final. Betul. So sampai final nanti dua tu akan bermain, sepatutnya dua tu akan naik pada Liga Perdana. So dengan tiada Liga Premier musim depan, so macam mana? Adakah masih dikekalkan musim play-off tu? Okey, berbalik kepada perbincangan kita dengan MFL, dan MFL pun ada buat pengumuman semalam berkenaan dengan play-off, 2 slot play-off, di mana pasukan Liga M3 juga berpeluang untuk menempatkan diri ke Liga Super 2023 melalui play-off lah. So kalau ikut tahun ni, selepas habis perlawanan Liga kita, Liga peringkat kumpulan yang hanya tinggal lagi 3 perlawanan, so 4 tim teratas akan menuju ke suku akhir dan seterusnya ke final, dan final tu Johan dan Naik Johan akan dapatlah slot play-off bersama pasukan dari Liga Premier tahun ni yang terbawah lah. Okey, ikut pada pemahaman tuan sendiri, kalau kita tengok grup A dengan grup B, Kinabalu Jaguar dengan hari ni FT lah antara top team. Betul. So adakah tuan rasa diorang bersedia, sebab daripada mungkin diorang prepare untuk naik ke Liga Premier, so sekarang ni terus prepare untuk naik ke Liga Super dari segi kewangan dan sebagainya? Okay. Kalau bercakap mengenai persediaan, saya rasa pasukan-pasukan yang berada di atas ataupun di puncak liga lah bagi Liga M3 ni, saya rasa mereka sememangnya bersedia untuk, bukan maknanya dah ready, dah ada pasukan ataupun pasukan kedua ataupun reserve team ataupun presiden belia, tapi dia orang boleh berusaha untuk memastikan dia orang dapat memenuhi kriteria-kriteria untuk berada di Liga Super lah. Okay, kalau sebelum ni AFL dah ada perbincangan dengan MFL untuk yang naik-naik Liga Super ni. So dari pihak AFL ni ada tak macam suarakan kebimbangan atau kebimbangan macam yang tadi tuan cakap, kalau dah naik ke Liga Super, so perlu ada Liga Reserve League, lepas tu ada Presiden belia. So ada perbincangan dari segi tu. So apa kata MFL? Maksudnya apa kata ada apa dia punya feedback bila kalau ada tak suarakan kebimbangan tu? Actually kebimbangan tu adalah, tapi bagi kita, walaupun ada penstrukturan baru ni, saya rasa perubahannya ataupun kriteria yang diperkenalkan tak lari sangat pun daripada sebelum ni. Sebelum ni pun memang pasukan kena ada Piala Presiden, Piala Belia dan bawah 17, dan cuma ada penambahan Reserve League lah, ada 23, dan pasukan-pasukan di M3, mana pasukan-pasukan yang memang bercita-cita untuk naik ke atas pun, mereka memang dah aware, dah tahu benda ni, they have to prepare lah kalau dia nak pergi lebih jauh lah. Sebab kita tahu juga kalau bukan prepare dari segi keuangan je apa, tapi sebagai pemain pun, bila kebanyakannya pemain semi pro ataupun separuh masa, so bila diorang maybe ada 2 tim kemungkinan daripada M3 akan naik ke Liga Super, diorang kena berubah menjadi pro. Mungkin daripada tim juga mungkin kena ada facility sendiri, stadium sendiri. So tuan nampak benda tu, preparation tu sebagai segi kewangan ada tak diorang dah bersedia untuk ada reserve team? Bagi saya, kalau dari segi keuangan bergantung kepada perancangan pasukan masing-masing lah. Let's say kalau mereka dapat, maknanya pasukan-pasukan daripada M3 ni berjaya menempatkan diri di Liga Super, saya percaya mereka pun akan berusaha untuk mendapatkan lebih dana, tajaan, sponsor dan sebagainya. So dari segi pemain tu, saya tak berani nak komen lah sama ada mereka akan mengekalkan pemain yang sama ataupun pengurusan yang sama, ataupun mereka akan bertukar lah. Bergantung kepada kantung kewangan ataupun bajet masing-masing. Macam untuk Liga Super, pemain yang amatur belum profesional boleh ke dia bersaing dalam Liga Super? Ataupun rasanya kontrak bila dia dah pergi pro, dia kena
tukar kontrak ke profesional. Betul. Bila sebab yalah kebanyakan pemain Liga M3 pun yang bermain M3 ni maknanya dia punya kontrak pun akan tamat tahun ni juga. So kalau kata bermain di Liga Super, of course kena ada pro kontrak lah, professional kontrak. Dan berbalik kepada yang saya cakapkan tadi, so kita pun tak tahu sama ada pemain yang sama ataupun mungkin bila dia orang dah dapat bermain di Liga Super, mungkin dia orang akan cari pemain yang lagi bagus untuk menguatkan dia orang punya pasukan ataupun import dan sebagainya lah. Mungkin daripada segi dokumentasi ke macam untuk rule and regulation untuk naik ke Liga Super kan ada term-terms dia. So mungkin macam kalau kata nombor 1 mungkin Kinabalu hari ni diorang memang dah ada prepare dah ke arah tu. So kalau daripada segi lesen ke macam tu ada tak tak pernah actually dari segi preparation bagi saya bukan setakat Kinabalu dan hari ni saja. Saya rasa pasukan-pasukan yang kini berada di top 4 pun saya rasa memang sudah mula melihat ataupun mengambil tahu apa yang perlu, macam pasukan-pasukan macam BRM, PIB, even Perlis United, diorang pun ada kata pasang impian cita-cita untuk naik ke atas. Dan berkenaan dengan dokumentasi dan sebagainya, bila kalau kita tengok kita punya jadual selepas tamatnya liga, so maknanya kita dah identify 8 tim yang akan ke suku akhir, kita akan ada tempoh rehat dalam masa 2 minggu. So dalam masa 2 minggu tu kita akan dengan bekerjasama dengan MFL untuk panggil ke 88 tim ni, mungkin ada pendedahan, briefing, taklimat dan sebagainya berkenaan apa yang diorang perlu prepare seandainya mereka layak menempatkan diri ke Liga Super ataupun main di playoff lah. Contohnya 8 pasukan, sebab 8 pasukan ni lah yang berpotensi untuk main di playoff. So kalau macam dari segi playoff tu dia home away ke macam satu venue tu? Playoff ke Liga Super. Actually playoff ke Liga Super semuanya di bawah MFL punya peraturan lah, sebab dia playoff untuk ke Liga Super kan. Kalau kata playoff untuk bermain di Liga M3, playoff untuk Liga M4 itu memang AFL. Tapi kalau penetapan peraturan pertandingan macam mana playoff ke Liga Super itu di bawah MFL punya ni lah keputusan. Kita tahu juga semalam pun macam ada beberapa kontroversi lah sebab dengan kan pemain import boleh digunakan sampai 9, boleh ada sampai 9 pemain import. So untuk Liga M3 sendiri bila tahun depan dah jadi satu liga, adakah pasukan pemain import juga dibenarkan ataupun ada mungkin cadangan? Okey, berbalik kepada perbualan kita sebelum ni, memang saya katakan bahawa tidak dinafikan akan di M3 juga akan ada pemain import, dan beberapa siri perbincangan pun kita telah jalankan bersama FAM, bersama MFL, dan kita akan buat pengumuman jugalah berkenaan dengan pemain import, kita punya next year punya format dan berapa liga yang akan berjalan. Kita akan buat pengumuman juga selewatnya awal bulan 8 ni lah, sebab sekarang ni kita nak bagi pasukan-pasukan di Liga M3 ni fokus untuk habiskan liga dulu. Sebelum pengumuman ni diberitahu semalam, adakah pasukan M3 dah aware dengan benda ni sebelum diorang siarkan secara rasmi? Actually berkenaan dengan dia berkenaan dengan struktur, berkenaan dengan format di pihak kita dah maklumkan. Maknanya untuk M3, M4, M5 kita dah maklumkan kepada pasukan M3 sekalipun. Struktur tahun depan pun kita ada bagi bayangan. Cumanya kita belum ada pengumuman rasmi lagi lah. Dan berkenaan dengan playoff, yang tu pun dari awal tahun lagi sebelum mula pertandingan Liga M3 kita dah maklumkan kepada pasukan bahawa playoff ataupun direct slot, automatic slot semuanya bergantung kepada keputusan MFL. Even kalau tuan-tuan semua lihat balik ataupun kenyataan pengumuman dibuat oleh MFL, even kalau kata pasukan ni menang sewaktu playoff pun, dia tak semestinya dia boleh bermain di Liga Super kalau dia tak memenuhi kriteria-kriteria lain. Contohnya dari segi dokumentasi, licensing dan sebagainya. Saya bagi contoh playoff dua pasukan M3 ni naik playoff layak. Dan secara realistiknya pasukan yang akan playoff ni dari Liga Super, Liga Perdana ni mempunyai pemain import yang ni. So dia macam ada nampak macam M3 kita tahu sekarang dia pakai pemain semua pemain lokal. So chance, peluang untuk pemain ni saya faham nak bola ni apa boleh jadi. Tapi secara realistik kita tengok sekarang ni dia umpama macam atas kertas kita tengok dia macam beri kelebihan untuk pasukan Liga Perdana untuk naik. Okey, berkenaan dengan kata balance pasukan Liga Super dan Liga M3 ni, bagi saya dia bergantung kepada pasukan tu sendirilah.
kalau kata kita, kalau nak cakap Liga Super ni mempunyai kelebihan yang lebih berbanding Liga M3 tu, memang kita tak boleh nafikan lah, sebab dari segi kota import memang dia ada import, M3 tak ada import. Tapi kalau kita tengok balik apa yang berlaku pada Piala FA itu, even Perlis United pun berjaya melangkah ke pusingan seterusnya selepas menewaskan pasukan PDRM yang pada waktu itu menggunakan import. So, tapi macam saya cakap tadi, playoff dia berbalik kepada MFL punya peraturan. Sama ada at that time mungkin untuk playoff dia limitkan import, ataupun M3 dibenarkan untuk registerkan import sewaktu playoff. Yang tu saya tak pasti lagi lah. Yang tu bergantung kepada MFL. Belum diputuskan lagi. Itu ni mungkin agak kontroversi sikit dengan rombakan Liga Malaysia sebenarnya daripada Liga Super, tak ada Liga Premium pun ditangguhkan. Adakah ini memberi kelebihan semata-mata hanya tim pada Liga Super saja? Tak patut masuk M3 atau M4 atau M5? Bagi saya, kalau kata berkenaan dengan pengstrukturan semula Liga Bola Sepak Malaysia ni, saya percaya MFL pun telah buat kajian, dan saya rasa mungkin mereka telah membuat kajian, mereka telah mendapatkan pendapat ataupun information yang kata boleh membantu untuk mempertingkatkan lagi Liga Bola Sepak Malaysia. Dan kami di AFL sentiasa menyambut baik, sebab kita dengan MFL ni kita berada di dalam, macam pernah saya katakan, kita dalam piramid yang sama. Kita ni sentiasa bekerjasama dengan MFL, sebab kita punya pertandingan ataupun liga yang kita anjurkan ni berkait dalam satu chain Liga Super. So sekarang ni dia akan jadi Liga Super, Premier tak ada, M3, M4, M5. Okay, so Liga Super dah makin besar. Bila tim dia nilai komersial itu akan naik. Yeah. So macam M3 dah akan ubah format pada liga asalnya, Liga Super. Betul. So ataupun in term of commercial value tu, macam mana AFL nak tarik lagi pihak sponsor untuk wawarkan lagi AFL ni, untuk jadikan dia satu liga yang kompetitif walaupun amatur. Yes. Memang objektif kita untuk tahun 2023, of course kita pun akan cuba sedia untuk menaikkan lagi value Liga M3 ni. Dan saya percaya bila tiadanya Liga Premier, so boleh dianggap macam M3 ni macam second division lah, sebab time tu Premier tak ada. So saya rasa berbanding M3 pada tahun ini, so M3 tahun depan dengan pasukan yang saya rasa pasukan yang berada di M3 tahun depan adalah pasukan-pasukan yang mungkin stabil dari segi kewangan, dari segi performa dan sebagainya. Saya rasa insya-Allah value Liga M3 ni akan meningkatlah pada tahun depan. So kita tahu juga bila tuan kata Liga M3 dinaikkan, mungkin jadi second tier lah untuk Liga Malaysia. Elemen paling penting adalah menyiarkan secara langsung juga. So mungkin ada tak rancangan daripada pihak AFL juga untuk season depan untuk bekerja dengan mana-mana pihak tu untuk mengadakan at least ada di YouTube? Betul. Actually kita ada beberapa perbincangan, perjumpaan dengan local broadcaster lah, yang mana boleh saya katakan setakat ni macam saya pernah cerita sebelum ni, kita ada JV dengan Blue Black Arena ataupun Arena Legacy. So and then ada lagi a few yang saya tak boleh nyatakan di sini yang kita dah jumpa, dah in talk. Dan insya-Allah pada tahun hadapan kita akan cuba untuk menyiarkan semua perlawanan ataupun Liga M3 ni sebanyak yang mungkin lah. Let's say sebab tahun depan pun berbanding tahun ni kita setiap minggu kita akan ada 10 perlawanan. Sebab ada 20 pasukan. Tapi tahun depan disebabkan 14 pasukan, kita akan ada 7 perlawanan setiap minggu. So kita berharap kita dapat menyiarkan 7 perlawanan tu setiap minggu. Untuk perlawanan di stadium, penjualan tiket akan start, sebab rasanya season ni banyak yang betul. free kan. Betul. Tapi macam berbalik pada apa yang pernah dinyatakan sebelum ni, dia bergantung kepada pasukan. Ada pasukan yang dia orang buat jualan tiket, ada yang tak buat, dia orang bagi percuma sebab dia orang more untuk menarik penonton datang. Even ada pasukan, contohnya kalau tuan-tuan pernah pergi ke Ria Cukai, dia orang buat jualan tiket dan dia orang buat cabutan utuah. Mana yang dicabut tu dapat jersey dan sebagainya. Satu inisiatif. Dan untuk tahun depan pun kita akan leave it to the team juga, sama ada pasukan kalau nak buat jualan tiket dan kena maklum ataupun refer kepada kita. Macam mana nak buat jualan tiket, dari segi design tiket, dari segi berapa bayaran yang perlu dikenakan. Yang tu dia kena refer dengan kita lah. Tapi bagi pasukan yang mungkin dia tak nak buat jualan tiket sebab dia nak menarik, orang kata nak tarik penyokong datang dulu. Mungkin dia nak tarik penyokong datang dulu ramai, bila dia tengok ini kita boleh jual tiket baru dia nak jual, itu bergantung pada pasukan. Untuk pihak M3 sendiri, kita tahu di tahun depan mungkin dah jadi lebih komersial. Adakah walaupun dia still amatur, adakah M3 sendiri akan mewujudkan geran juga untuk pasukan M3 ni untuk bersaing tanpa ada masalah? Dan kalau ada, berapa?
Okey, buat masa sekarang belum ada lagi keputusan ataupun perbincangan. Actually sebenarnya benda ni, isu ni ada timbul. Tapi perbincangan yang lanjut berkenaan dengan isu pemberian geran ni belum ada keputusan lagi lah. Okey, sekarang kita tahu bilik entry ni macam tuan kata tadi, mungkin ada beberapa tim yang dah bersedia. Mungkin sebelum ni orang bersedia untuk ke Liga Premier saja, tapi bila sekarang bila orang ada peluang untuk ke Liga Super, mungkin kewangan dia tu lebih berganda, faktor perbelanjaan dia tu. So tuan lihat benda ni mungkin ada tak timbul masalah, sebab di M3 sekarang pun saya dengar ada juga tim-tim yang mengalami masalah gaji yang tak bayar. So hari tu pun last game pun ada yang menimbulkan juga rumus-rumus yang mengatakan ada yang macam jual game kan, kalah besar juga. Sebab saya tengok 10-0 10-3. Mungkin tuan boleh komen lah. Okey, actually berkenaan dengan isu jual game ataupun setting, bagi saya tak boleh nak komen lah, sebab itu kadang-kadang bergantung kepada pasukan tu sendiri juga. Kadang-kadang bila pasukan ni berbelanja ataupun mempunyai kemampuan yang lebih berbanding pasukan lagi satu, mungkin dia akan mempunyai player yang lebih berkualiti dan diterjemahkan melalui result lah. Tapi kalau tanya saya berkenaan dengan tahun hadapan, kalau kata ada peningkatan dana tu, peningkatan orang kata perbelanjaan pasukan tu untuk bermain di Super, saya rasa itu atas usaha pasukan masing-masing lah. Dan saya percaya kalau kata dia orang berjaya menempatkan diri di Liga Super, akan ada penaja yang akan menunjukkan minat ataupun akan involve dengan pasukan tersebut lah. Ada tak tim-tim yang bila dapat dah pengumuman semalam tu ada berhubung dengan tuan ke mengenai potensi untuk naik Liga Super? Sebab kita tahu selain orang kena ada faktor kewangan, orang kena wujudkan result. Betul. Walaupun pemain import tu dia tak wajib, mungkin boleh ikut follow PJCT ke, tak tanpa pemain import. So ada tak yang berhubung tu? Actually berkenaan dengan untuk kenaikan Liga Super ni, sebelum pengumuman lagi pun dah ada. Actually pasukan-pasukan di M3 ada yang dah hubungi kita. Even macam Perlis pun kalau nak ikutkan, dia orang sini pun sekarang dah ada dah pasukan Presiden Piala Belia. So pasukan-pasukan lain pun ada juga, tapi tak bermain di Presiden Piala Belia, tapi bermain di Liga FAS, bermain di Liga Amatur yang lain lah. Even hari ni FT pun dia ada pasukan 2 yang bermain di Liga M5 Negeri Sembilan yang kita baru launching hari lalu. Ada hari ni FT hantar tim juga dekat sana. Okey, untuk play-off ni kita tahu kan, sebab NFL semalam ada beritahu yang tim yang layak, tapi kalau dia tak menepati kriteria, kemungkinan ada satu mesyuarat akan diadakan. Betul. Dan mungkin akan di-replace. Adakah keberangkalian itu akan berlaku, dan kalau berlaku, tim mana yang akan naik ataupun akan tak ada naik? Okey, sebab berkenaan dengan kenaikan ke Liga Super ataupun play-off ni adalah macam saya cakap tadi di bawah MFL punya bidang kuasa lah. Dan kalau kata 1 dengan 2 tak lepas, mungkin nak bagi 3 ke 4. Ataupun mungkin boleh jadi pasukan yang daripada atas yang sepatutnya turun tu pun tak turun, sebab tim yang nak naik pun tak lepas. Mungkin macam itulah. Itu bergantung pada keputusan MFL. Kalau untuk kan peserta Liga ni, adakah AFL memang dah tahu masa nak mengubah Liga ni, ataupun memang dah berjumpa dengan FAM ke MFL untuk perubahan struktur Liga tu tahun depan daripada pihak AFL sendiri? Actually perbincangan untuk penstrukturan Liga ni sememangnya macam saya cakap tadi, MFL ada berjumpa dengan kita, ada berjumpa dengan FAM, so minta pendapat AFL macam mana. So kita bagilah apa yang dari pandangan kita macam mana. So contohnya kita kata confirmkan ataupun mendapat pengesahan dia orang macam mana dari segi kenaikan pula penurunan pada tahun 2023, 2024 dan sebagainya. Yang tu memang ada perbincangan dengan AFL. Kita share the information ataupun kita bagi input atau dan juga kita bagi tahu situasi yang berlaku di M3 sekarang macam mana untuk dia orang ambil kira, untuk dia orang masukkan dalam dia orang punya orang kata perstrukturan semula ni lah. Memang perbincangan tu berlaku. Perbincangan dia cerita pasal situasi apa yang berlaku dalam M3 sekarang ni. Sekarang kita kurang sebab ramai orang kurang ambil tahu pasal M3. So sekarang ni selepas dia dah run almost habis season, apa masalah yang AFL hadapi dengan pasukan-pasukan? Okey, masalah yang kita hadapi kalau tanya saya dari segi, kalau secara totalnya bagi saya kita dah berjaya menjalankan Liga sampai minggu yang ke-15, minggu ke-15 dan hanya tinggal 3 saja perlawanan Liga yang perlu dihabiskan oleh pasukan. Dan memang tak dinafikan ada kita dengar isu gaji, isu pemain dah lari daripada pasukan dan sebagainya, tapi mengikut rekod kita lah yang hantar aduan berkenaan dengan tunggakan gaji dan sebagainya
tak banyak. Dalam 2-3 orang saja, itu pun daripada jurulatih, bukannya daripada pemain. Dan kita pun dah maklumkan, sebelum ni, kita kata, kalau kata ada masalah di antara pemain dan pasukan, sila maklumkan kepada kita. Sebab berkenaan dengan isu tunggakan gaji ni, dia di bawah bidang kuasa FAM. Yang mana kalau dia orang bagi tahu dekat kita, dia orang hantar aduan, kita akan channelkan, kita akan bawa dia orang pergi jumpa FAM. So maksudnya kata M3 setakat ni walaupun ada hiccup sikit, tapi dia jalan smooth lah. So untuk harapan next season, sebab dengan perubahan format baru, so apa harapan tuan sendiri untuk M3 kali? So harapan kami di AFL adalah untuk menyaksikan, maknanya pasukan-pasukan yang kata start daripada bawah ni, sebab tahun depan kita jalan penuh M3, M4, M5. So daripada M5 ni satu masa nanti, ataupun tak, kalau bukan tahun 2024, 2025, 2026 dan seterusnya, dia orang akan sampai juga dekat atas. So kita boleh tengoklah macam mana perjalanan pasukan ni. Dia start daripada M5, kemudian next year dia naik M4, kemudian dia naik M3 dan pergi ke Super, ataupun at that time ada balik Premier, dia pergi Premier dan pergi ke Super. Dia akan dijenamakan kepada M2 selepas ni. Yang tu saya tak pasti. Itu dah pasti. Ada umur kan 2025 tak salah. InsyaAllah.